Okey, korang sekarang ni tengah mencari smartphone bawah RM700. Tapi antara yang terbaik sekarang ni Redmi Note 10 selalunya out of stock. Jadi smartphone apa yang boleh dapat sekarang ni yang bawah RM700 yang berbaloi? Dekat tangan aku sekarang ni adalah Oppo A54. Jadi apa yang menarik pasal smartphone ni? Mari kita tengok. Okay guys, jom kita start unboxing Oppo A54 ni. Macam biasa, kita unbox dulu. So kat sini ada tulisan Oppo. Lepas tu kita buka. Okay, dalam ni ada casing dia. Yap, casing dah boleh tikat dan SIM injector. Lepas tu ni smartphone dia sendiri. Kita tolak macam ni lah. Okay, ni smartphone dia. Sekejap kita unwrap dia. Tengok dulu apa dalam kotak. So kita ada charger dia 18W. Kabel USB-C ke Type A. Dan ni lah dia smartphone tu. Kita unwrap dulu. So ni lah dia Oppo A54. Warna gradient yang menarik, biru ke warna pelangi. Dan ada 4 kamera kat belakang ni. Dan ni lah skrin dia. So jom kita ke overview smartphone ni. Ok, kita tengok dulu dari segi dia punya luaran. Oppo A54 ni punya design memang cantik gila. Korang tengok sini warna dia ni mantap dengan warna biru ke gradient warna twilight ke bawah ni. Macam variant warna aku ni adalah Starry Blue. Kalau korang minat yang warna lebih minimalistik ataupun warna yang macam warna low profile, korang boleh dapatkan warna Crystal Black. First sekali kalau korang ingat ni panel kaca, malang sekali, bukanlah ni panel plastik. Macam biasalah, harga dari segi RM700 punya phone ni memang korang takkan dapat lah panel berkaca, melainkan kalau company tu nama Xiaomi. Lepas tu kat belakang juga dia ada tetapan kamera yang agak menarik juga. First sekali, dia bukan 4 kamera dia hanya 3 kamera saja. Yang tulisan AI ni hanya tulisan saja, tak ada apa-apa pun. Phone ni juga dia menggunakan side mounted fingerprint sensor yang bagi aku memang pantas gila. Lepas tu dekat belah kiri pula dia ada volume button. Dan dekat belah bawah pula dia ada USB-C untuk charging dan 3.5mm audio jack. Ok, untuk skrin pula ia menggunakan skrin sebesar 6.51 inci beresolusi HD+ ataupun 720p. Dan menggunakan panel IPS LCD. Ok, kalau korang yang jenis mencari phone yang skrin at least 1080p tu, phone ni memang tak sesuai untuk korang lah. Sebab first kali dia hanya beresolusi 720p je. Dan aku pun rasa pelik kat kenapa harga macam ni dapat 720p saja. Tapi overall tu dia punya kualiti memang bagus. IPS LCD ni warna yang natural dan view angle yang agak bagus juga. Tapi satu kelebihan yang ada pada phone dengan resolusi rendah ni adalah dia tak makan banyak sangat tenaga lah. Jadi bateri korang lagi jimat lah kat sini. Ok, untuk performance phone ni pula, dia memang aku boleh kata tak sesuai untuk gaming lah. First kali dia menggunakan chipset dari MediaTek iaitu MediaTek Helio P35 dan mempunyai 4GB RAM dengan 128GB storan. Yes, kalau korang nak main Genshin Impact atau PUBG Mobile, ni bukan phone untuk korang. Tapi kalau korang mencari phone yang boleh main League of Legends Wild Rift ataupun Mobile Legends, phone ni boleh je main dengan setting yang at least setting medium ataupun 60fps. Untuk dalaman pula, ia menggunakan ColorOS 7.2 berasaskan Android 10. Yes, Android 10. Korang dengar Android 10 je. Aku pun pelik kenapa dia tak pakai Android 11. Mestinya lah tahun ni semua smartphone dah pakai Android 11 sebab Android 11 pun dah keluar tahun lepas. Tapi phone ni masih lagi menggunakan kemas kini Android 10 yang dah keluar hampir 2 tahun dah. Jadi aku tak tahu kenapa Oppo bagi Android 10 instead of Android 11. Tapi okey lagi lah sebab dia bagi ColorOS 7.2. Okey, dari segi performance bateri pula, ia datang dengan bateri 5000mAh dengan 18W charger dalam kotak. Macam biasa, kalau korang tertanya berapa lama demi SOT, kalau phone macam ni 720p macam aku cakap tadi, dia menjimat bateri. Lepas tu bateri 5000mAh ni memang tahan lama lah. At least paling rendah pun kan dia boleh bertahan adalah 8 jam ke 9 jam. Paling maksimum mungkin sampai 12 jam. Lagi satu, masa nak charge dia pun tak lama sangat. Kalau korang charge dia 0 ke 100 memang agak lama lah sebab 18W charger je. Mungkin adalah sejam setengah. Tapi kalau kebanyakan kita ni akan charge dari 20% ke 100 ataupun 30% ke 100. So dari segi tu percentage tu dia akan charge dalam masa 50 minit ataupun 1 jam sahaja. Pada korang yang nak charge pada waktu malam, yang macam biasalah charge malam, esok pagi tengok phone dah fully charge. Ini aku suggest korang turn on AI Optimized Charging, di mana dia akan optimizekan charging time korang pada waktu malam. So kalau korang yang takut
phone korang tu bateri rosak awal, gunalah fungsi ni. Okey, untuk bab yang terakhir adalah bab kamera dia pula. Ia mempunyai 3 kamera macam aku cakap tadi. Kamera utama dia adalah 13 megapiksel f2.2 dan dua lagi kamera adalah kamera makro dan depth. Dia adalah 2 megapiksel dengan aperture f2.4. Okey, macam biasa dari segi phone yang bajet macam ni kan, bawah 700 memang tak ada ekspektasi yang tinggi. Tapi kalau dekat kawasan pencahayan yang elok tu, gambar dia memang cantik. Dan lagi satu kan, korang kena ingat jugalah, kalau tangan korang tu tak berseni kan, memang tak tahu nak ambil gambar tu kan, pakai S21 Ultra pun tak semestinya gambar dia cantik. Jadi bagi aku, untuk phone macam ni memang dah okey dah gambar dia. Tak ada apa yang aku nak komplain. Warnanya okey, dynamic range yang not bad lah dari segi harga dia. Untuk video pula, korang merekod sehingga 1080p 30fps saja, tak ada 4K, dan 1080p dia pun tak ada penstabilan image ataupun EIS. Jadi footage korang rakam tu memang bergoyang gila. Dan sama juga dekat gaming kamera selfie, dia pun tak ada EIS untuk recording. Cakap pasal kamera selfie, ia menggunakan 16 megapiksel di dalam punch hole notch ni. Dan overall kualiti gambar selfie dia biasa sahaja. Warna tona kulit aku agak pucat. Biasalah phone Cina kan, memang kadang-kadang selfie tu memang tona kulit tu memang tak kena gila lah. Lepas tu dynamic range pun okey kalau korang turn on HDR. Untuk fungsi kamera dia memang tu saja. Dia tak ada macam AI color portrait yang ada kat Oppo Reno tu. Dia memang basic sangat-sangat lah, macam nak scan dokumen ke, panorama, and that's pretty much it lah untuk dia punya kamera ni. Jadi sebagai konklusi, apa pandangan aku tentang Oppo A54 ni? Well, basically kalau korang mencari smartphone yang harga RM700, tak jumpalah stok Redmi 9, Redmi 9T, Poco M3 ataupun Redmi Note 10. Ini phone yang paling sesuai lah korang boleh dapatkan sekarang ni, sebab tak banyak ada phone yang ada sekarang ni dari segi harga macam ni. Cuma satu dia punya kelemahan adalah bagi aku screen dia lah. Dia hanya menggunakan screen 720p instead of 1080p macam phone yang aku mention tadi tu, semua 1080p. So tu pilihan korang sendirilah. Kalau korang tak kisah pasal screen, ni phone yang sesuai untuk korang lah. Jadi that's all lah dari aku, Imran. Assalamualaikum. Bye. Video dah habis. Apa lagi? Like, share, subscribe, follow Wiser.my. Kalau nak tengok video yang lain, boleh tengok mana-mana yang korang nak pilih. Sekian, terima kasih.